Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan sambung kuliah kita uh, pada topik yang kelima di bawah tajuk Network Monitoring and Troubleshooting. Jadi kalau minggu lepas kita dah lihat berkenaan dengan Syslock, di hari ini kita nak lihat tools yang kedua dalam proses monitoring network performance, iaitu yang disebut sebagai SNMP ataupun Simple Network Management Protocol. Okay, jadi kita lihat sedikit pengenalan berkenaan dengan SNMP. Jadi yang pertama, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, SNMP stand for Simple Network Management Protocol, which is enable network administrator to monitor and manage the network node. Jadi kat sini kita dah nampak penerangan ni sangat jelas menunjukkan fungsi utama bagi SNMP, iaitu digunakan oleh network administrator untuk membuat pemantauan atau monitor serta menguruskan kesemua network node. Network node ni adalah merujuk kepada device yang berada di dalam network, umpamanya switch dan router lah. Baik, jadi poin kedua kita dapat lihat SNMP system consists of a 3 element, di mana di dalam SNMP mempunyai 3 elemen asas. Yang pertama kita sebut ia sebagai SNMP manager, yang kedua adalah SNMP agent, dan yang ketiga adalah management information base, MIB. Baik, jadi ketiga-tiga ini sebenarnya yang membentuk satu sistem management yang lengkap lah, di mana setiap daripada satu elemen ini mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Jadi kita lihat yang pertama, SNMP manager is used to collect information from SNMP agent using the get action. Change configuration on an agent using the set action. Baik, dalam SNMP ni dia mempunyai dua arahan sahaja. Yang pertama, arahan tu disebut sebagai get, dan yang kedua adalah set. Get tu bermaksud SNMP manager akan request maklumat kepada device yang kita sebut sebagai SNMP agent. Dia request maklumat yang diperlukan lah. Dan yang kedua adalah set action bermaksud maklumat yang diperlukan tadi berupaya untuk diubah, dimodifikasi. Nanti kita akan lihat sedikit demonstrasi bagaimana penggunaan get dan set yang ada dalam SNMP. Jadi secara khususnya SNMP manager berupaya ataupun berfungsi untuk mendapatkan maklumat melalui SNMP agent, contohnya seperti switch ataupun router, dan terdapat dua perintah yang digunakan oleh SNMP manager, iaitu get dan set. Get digunakan untuk request information dan set digunakan untuk modify ataupun untuk change the configuration pada SNMP agent tadi. Dan komponen yang kedua, iaitu yang kita sebut sebagai SNMP agent, ini merujuk kepada device yang berada di dalam network. Seperti yang saya dah maklumkan sebelumnya, kita boleh ambil contoh router, switch ataupun firewall. Dan yang ketiga adalah management information base, yang mana MIB ini adalah elemen yang digunakan untuk menyimpan data, store data and operational statistic about the managed device. Dan kebiasaannya MIB ini berada di dalam SNMP manager. Dia satu tools, dan kebiasaannya untuk satu network yang besar, MIB juga mempunyai satu server yang khusus untuk menyimpan maklumat, data-data yang diperlukan. Baik, jadi dalam rajah kita boleh lihat penggunaan yang merujuk kepada tiga elemen yang berbeza,
antaranya SNMP Manager, Agent dan operasi yang digunakan iaitu penggunaan arahan get dan set. Dan yang ketiga kita ada track yang saya akan terangkan selepas ini. Baik. Jadi di dalam arahan SNMP, dia mempunyai beberapa arahan secara khususnya, iaitu yang kita dah lihat pada slide yang sebelumnya, merujuk kepada get dan set. Get mempunyai beberapa sub arahan yang lain. Antaranya kita lihat get request, get net request, get bug request, get response, dan yang terakhir kita ada arahan set, iaitu set request. Jadi semua arahan ini akan diberikan oleh SNMP Manager kepada SNMP Agent. Baik, jadi okey, SNMP ni sebenarnya mempunyai beberapa version. Kalau kita lihat pada jadual, dia mempunyai 3 version asas, iaitu SNMP version 1, version 2 dan version 3. Yang mana ke setiap daripada satu version ini mempunyai perbezaan. Lebih-lebih lagi di antara SNMP version 3 dan SNMP version 2 dan version 1. Yang mana version 3 dia mempunyai satu security mechanism, iaitu kalau kita lihat pada jadual, yang pertama dia mempunyai proses authentication yang menggunakan protokol MD5 dan SHA, Message Digest 5 ataupun SHA, iaitu Secure Hashing Algorithm. Dan juga melalui proses encryption yang menggunakan protokol sama ada DASH ataupun AES, Data Encryption Standard ataupun Advanced Encryption Standard. Manakala penggunaan yang ada pada version 1 dan version 2 tidak menyokong proses penggunaan authentication dan encryption tadi. Baik, seterusnya kita lihat yang mana SNMP ni mempunyai 2 jenis community string. Yang pertama kita label sebagai RO, iaitu read only. Yang kedua adalah RW, iaitu read write. Baik, read only merujuk kepada maklumat atau information yang di request kepada SNMP agent oleh SNMP manager, hanya boleh di view saja. Dia boleh view saja, tidak boleh di modifikasi, tidak boleh diedit. Manakala penggunaan rewrite ataupun RW boleh. Yang pertama view, dan yang kedua kita nak modifikasi information yang diterima oleh SNMP manager melalui SNMP manager daripada SNMP agent. Jadi kita ada 2 community string yang akan kita configure dan masukkan ke dalam SNMP configuration nanti. Baik. Seterusnya kita lihat, ini yang saya sebut tadi, yang mana SNMP version 3 dia akan melalui encrypted tunnel, yang mana pada awalnya mempunyai authentication menggunakan MD5 ataupun SHA. Kemudian sepanjang laluan di antara source kepada destination akan di-encryptkan maklumat ataupun data yang diterima daripada agent kepada network management system. Jadi kalau kita lihat pada slide, pada poin kedua, SNMP provide 3 security features. Yang pertama adalah message integrity and authentication, yang kedua adalah encryption, dan yang ketiga adalah access control. Maksudnya dia lebih baik penggunaannya berbanding version terdahulu, iaitu version 2 dan version 1 lah. Baik, kita lihat bagaimana kaedah untuk kita configure. Yang pertama, kita akan masuk kepada global configuration mode, dan kita akan type SNMP server community, dan selepas community kita ada password. Dan password tu yang akan kita gunakan di dalam MIB nanti. Kemudian kita akan set up dengan sama ada menggunakan
read only ataupun read write, RW. Baik. Okay. Jadi kita terus kepada demonstrasi. Baik, ini adalah satu topologi yang menggunakan 3 router dan 2 switch serta 2 PC. Connection di antara setiap daripada satu router menggunakan OSPF version 2. Baik, jadi di dalam proses SNMP seperti yang kita dah sedia maklum, digunakan yang pertama untuk monitor dan yang kedua adalah untuk manage network performance. Baik, jadi kita tahu bahawa terdapatnya SNMP agent, SNMP manager dan MIB tadi. Jadi kalau dalam topologi ni kita dapat lihat contohnya router dan switch ni kita sebut dia sebagai SNMP agent. Sebab SNMP agent dia adalah network device. Umpamanya kalau dalam rajah switch ataupun router. Dan kita juga ada SNMP manager yang kita letakkan dia sebagai PC. Dan di dalam PC ni dalam PC ni kita ada satu function yang kita sebut sebagai MIB browser ataupun Management Information Base. Itu yang saya maksudkan tadi. Di dalam SNMP manager kebiasaannya dia ada Management Information Base ataupun MIB tadi. Dan kadang-kadang untuk satu network yang besar, dia akan set up satu server lain yang khusus untuk menyimpan maklumat Management Information Base tadi. Dia ada satu server lain. Tapi ini adalah satu demonstrasi yang mudah yang kita jalankan di dalam packet tracer untuk melihat bagaimana SNMP ini berfungsi. Baik, selepas kita set up network, masukkan address dan configure bersama dengan routing protocol, dia apa yang perlu kita buat? Kita masuk kepada Management Information Base Browser pada desktop pada PC. Kemudian kita masukkan address yang merujuk kepada address bagi router. Contohnya saya nak cuba untuk manage dan monitor router 1. Jadi router 1 menggunakan ID 10.1.1.1. Baik, seterusnya kita akan klik pada advanced. Dan di sini dia menggunakan address yang telah kita masukkan tadi. Baik, kalau dalam kelas yang sebelumnya juga saya ada menyatakan bahawa penggunaan SNMP menggunakan UDP, port UDP. Di sini port UDP menggunakan khusus untuk SNMP menggunakan port number 161. Jadi ini default. Kemudian read community dan write community ini adalah password yang kita masukkan kepada router tadi. Baik, kita kembali semula kepada router 1. Baik, sebagai contoh, kita masukkan SNMP server community, dan selepas community kita perlu masukkan satu keyword. Keyword tu adalah password yang kita akan masukkan di dalam MIB tadi. Sebagai contoh, passwordnya adalah DDT5D. Kemudian kita akan pilih sama ada untuk read only ataupun read and write. Jadi dalam demonstrasi ni kita akan buat dua benda, satu read dan satu read write menggunakan password yang sama. Baik, selepas selesai kita juga boleh set up pada router yang lain menggunakan password yang sama ataupun password berbeza pun tak ada masalah. DDT 5D dan read only serta read and write. Jadi saya akan menguji dua router kat sini, router 1 dan router 2 melalui MIB yang berada pada SNMP manager. Klik balik pada advanced dan masukkan key ataupun password yang telah kita masukkan sebentar tadi.
Baik, SMP version, kita ada 3 version. Kita menggunakan version yang ke-3. Kita klik OK. Baik. Jadi selepas selesai, walaupun kita tak nampak ada perubahan, tapi SNMP MIP ni dia sebenarnya dalam bentuk tree. Kalau kita lihat pada nota yang sebelumnya, kita ada melihat berkenaan dengan Management Information Based Object. Objeknya adalah dalam bentuk tree, daripada ISO kepada ORG, Internet, Private dan sebagainya. Begitu juga paparan yang kita dapat lihat dalam packet tracer. Baik, jadi seterusnya kita masuk pada MIB. Kita klik pada OK. Kemudian di sini dipaparkan dalam bentuk tree. Kita ada yang pertama, router standard MIB, mula daripada ISO, ORG, DOD. Sama juga maklumat yang dapat kita lihat pada slide tadi, ISO, ORG, DOD, Internet, Private, Enterprise, Cisco dan sebagainya. Internet, Management, MIB, Sistem. Baik, daripada sini kita akan dapat lihat semua maklumat yang kita perlukan. Jadi administrator ni dapat melihat semua maklumat yang diperlukan. Sebagai contoh, system name. System name. Baik, kat sini operation seperti yang saya dah maklumkan sebelumnya. Kita mempunyai get dan set. Get bug ni adalah untuk mendapatkan informasi daripada SNMP agent secara group, ataupun secara informationnya adalah secara bug lah, lebih banyak. Tetapi get yang ini adalah secara satu persatu. Kita juga ada set, get bug dan set. Dalam proses yang pertama, demonstrasi yang pertama, kita nak cuba dapatkan maklumat menggunakan operasi get bagi sistem name router yang pertama, merujuk kepada address tadi. Jadi kita tekan go. Jadi dia akan display router name tadi lah, router DDT. Router DDT. Baik, seterusnya kita boleh juga menggunakan address untuk router yang kedua. Router yang kedua yang kita tunggu, jadi dia akan paparkan maklumat pada router yang kedua. Fungsi get adalah digunakan untuk retrieve the information daripada SNMP agent. Dalam kes ni SNMP agent adalah router lah. Baik, seterusnya antara lain kita juga dapat melihat maklumat-maklumat lain lah. Interface umpamanya, iaitu interface bagi router tersebut. Jadi kita dapat lihat maklumat bagi interface yang aktif pada router. Jadi kita cek persamaan ni bersama dengan router yang pertama tadi menggunakan command show IP interface brief. Jadi kita dapat dua paparan ni. Interface yang ada adalah VLAN serial 011, serial 010, gigabit internet, dan kita juga ada VLAN 1 lah. Baik. Selain daripada itu, kita juga akan mempunyai maklumat-maklumat lain, umpamanya interface type. Jadi kalau gigabit internet, biasanya dia akan menggunakan copper, iaitu UTP. Begitu juga dengan serial, menggunakan serial cable. Kemudian kita ada physical address, juga akan dipaparkan di sini, dan kita akan cuba lihat maklumatnya dalam router ni, sama ada maklumat tu maklumat yang sama ataupun tidak. Show interface GI 000. Jadi kat sini dia memaparkan maklumat, antara lainnya adalah physical address ataupun MAC address bagi router tersebut. Addressnya adalah 0009, yang dipaparkan pada maklumat MIB ni.
Baik, selain daripada tu, kita juga boleh view maklumat-maklumat lain. Contohnya routing table, destination bagi router, yang kita boleh lihat juga maklumatnya menggunakan command show IP route. Jadi dia akan dipaparkan maklumatnya sama seperti maklumat yang ada pada bahagian MIB tadi. Dan seterusnya lah. Jadi gitu juga dengan maklumat OSPF. Bagi contoh router ID menggunakan operasi get. Jadi kita akan mendapat maklumat router ID iaitu 1.1.1.1. Pakai command show right. Jadi kat sini dipaparkan router ID 1.1.1.1. Begitu juga kalau kita pergi pada router 2, dia akan memaparkan maklumat router ID bagi router yang kedua lah. To show right. Itu router ID 2.2.2.2. Baik, seterusnya kita juga ada maklumat-maklumat lain lah, selain daripada OSPF. Jika ada sambungan protokol lain, RIP dan sebagainya. Baik, itu adalah proses yang kita dapat kita lihat penggunaan GAP. Jadi bagaimana kita nak ubah menggunakan kaedah ataupun operasi set. Jadi saya ambil satu contoh, iaitu system name. System name asal router name adalah router DDT. Baik, jadi kita boleh ubah router DDT ni menggunakan operasi set. Contoh kita nak ubah kepada PMS router, mengubah data kepada octet string. Octet string, kita klik pada OK. Bila kita klik pada Go, jadi dia akan ubah maklumat tersebut kepada nama hostname yang baru, iaitu PMS router. Jadi itulah fungsi atau perbezaan di antara get dan set lah. Get khusus untuk retrieve information, tapi set digunakan untuk modify information tersebut. Baik, selain daripada itu, kita juga dapat lihat kalau kita sebentar kalau kita ubah real time ni kepada simulation, dan di sini sebagai contoh, jadi bila kita klik Go, dia akan memaparkan maklumat ataupun penghantaran SNMP lah. Bila kita klik pada SNMP, jadi kita tahu bahawa SNMP ni bekerja pada layer yang ketujuh. Begitu juga dengan syslog. Dan kalau ini sebenarnya adalah paparan yang kita dapat lihat di antara source dan destination lah. Di antara yang menggunakan OSI layer. Sebab tu dia ada 7 layer. Jadi pada layer ni dipaparkan layer 1, layer 2 dan seterusnya. Seperti yang kita dah maklum bahawa penghantaran data akan bermula pada layer yang ke-7. Kemudian dia akan pergi layer ke-6, 5, ke-4. Jadi ke-4 seperti yang kita dapat lihat tadi menggunakan protokol UDP. Source port dia adalah 161 dan destination pun menggunakan port number yang sama. Kemudian layer 3 iaitu network layer daripada PC 192.168.10.10 ni adalah IPPC. Kemudian dihantar kepada destination iaitu IP bagi router yang pertama, di-convert kepada MAC address, daripada MAC address yang asal kepada MAC address destination. Kemudian layer pertama dia akan ubah ke dalam bentuk bit. Secara PDU kita dapat lihat lebih jelas PDU unit dia. Yang pertama kita dapat lihat source address dan destination address. Itu juga dengan penggunaan UDP.
menggunakan port number 161 untuk source port dan destination port. Serta SNMP menggunakan version yang ketiga. Key ataupun password kita menggunakan password DDT5D dan lain-lain lagi. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa dia menggunakan 32 bit untuk SNMP dan UDP dan IP lah. Baik, itu adalah secara umumnya bagaimana penggunaan SNMP. Dan kita juga dapat lihat yang pertama adalah kaedah konfigurasi dia, menggunakan command SNMP SNMP server community. Jadi kita masukkan key dan read write ataupun read only. Kemudian kita dah lihat tentang perbezaan di antara set dan get, penggunaan set dan get di dalam konfigurasi management information base yang terdapat pada SNMP manager lah, umpamanya pada PC tadi. Kemudian yang paling penting kita kena tahu fungsi utama bagi SNMP yang digunakan untuk monitor and manage network performance. Baik, sampai situ saja untuk hari ini. Jadi kita jumpa pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.